Okey. Next, kita nak tengok sikit pasal pseudocode dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Okey. Struktur kawalan pilihan ataupun selection control structure. Ataupun dia sebenarnya struktur kawalan pilihan ni dia pilihan kan untuk kita pilih lah mana satu So kita tengok struktur kawalan pilihan ini ialah satu langkah yang memecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang. Setiap cabang tu dia ada set langkah dia yang berlainan lah. Okay. So langkah yang kita laksanakan tadi dia akan bergantung kepada syarat-syarat tertentu lah yang kita tetapkan. Okay. Awak tengok struktur kawalan ni, pilihan ni terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, struktur kawalan pilihan tunggal ataupun single selection. Yang kedua, dui pilihan ataupun double selection. Yang ketiga, pelbagai pilihan iaitu multi selection. Okey, ada 3 Sekejap ada Okey, sorry. Kita sambung balik Okey. Macam saya cakap tadi struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Yang pertama pilihan tunggal, yang kedua dui pilihan, yang ketiga pelbagai pilihan. Okey, ingat 3 benda tu. So first kita tengok dulu struktur kawalan pilihan tunggal ataupun single selection. What is single selection? Okey. So awak tengok struktur kawalan pilihan tunggal ni dia cuma ada satu pilihan je untuk kita laksanakan set tindakan tu. So kalaulah syarat tu diuji dan didapati benar, maka set tindakan akan dilaksanakan. Kita tengok contoh. Tengok ni. Jika plug tidak dipalam, ini dia punya pseudocode awak tengok ni pseudocode dia. Jika plug tidak dipalam ke dalam soket, palamkan plug ke dalam soket. Tamat, dah selesai. Itu je dia punya struktur kawalan pilihan tunggal. Okey. Kalau dalam bentuk cara taklif macam ni. Plug dipalam ke dalam soket, ya, close. Tidak, dia akan buat ni. Dan masuk balik. So ada satu sahaja dia punya pilihan. Okey. Ada satu sahaja pilihan tindakan yang nak dilaksanakan tu. Okey, boleh faham Mudah je kan? Okey, kemudian yang kedua kita tengok pula dui pilihan. Macam mana pula dui pilihan ni? Dia double selection. Okey, kalau double selection maksudnya kita kena pilih di antara dua tindakan ataupun dua set tindakan yang kita nak laksanakan lah. Okey, tindakan ataupun set tindakan itu kita laksanakan tu dia akan bergantung sama ada syarat yang dalam kotak diamond tu dipenuhi ataupun tidak. Kita tengok contoh. Saya zoom sekejap. Okey, tengok ni. Jika memenuhi syarat, so dia akan laksanakan tindakan A. Jika tidak, dia akan laksanakan tindakan B. Ini dalam bentuk pseudocode lah untuk struktur kawalan dui pilihan ataupun dua pilihan lah. Yang ini pula carta alih ini bentuk carta alih dia. Syarat dipenuhi, dia akan buat set tindakan A. Kalau tidak dipenuhi, dia akan buat set tindakan B. Dia berbeza dengan ni. Yang kalau tunggal, dia satu je. So dia buat ni. Dia tak ada set tindakan yang kedua. Kalau yang dui pilihan, dia ada dua set tindakan. Okay? Boleh faham setakat ni double selection? Kalau boleh, thumbs up please. Okay. Okay, good. Okay. Okay, kita tengok seterusnya. Yang okay, ni contoh tadi dia punya ni lah. Ni contoh dia. Tengok ni. Masukkan markah. Jika markah lebih besar atau sama dengan apa ni? Ni adalah tanda dia lebih besar atau sama dengan 40, cetak lulus. Jika tidak, cetak gagal. Jika tidak ni maksudnya apa? Markah yang dimasukkan adalah bawah daripada 40 lah. Sebab sini dia syarat dia kalau lebih besar daripada 40, so akan lulus. Kita tengok dekat carta alih. Masukkan markah. Pergi ke syarat. So
So dia akan semak syarat dekat sini. Contoh saya masukkan markah 39. Okay. So saya masukkan markah 39 kat sini. Okay, masuk syarat. Markah saya tadi 39. Okay, 39 lebih besar daripada 40. Lebih besar atau sama dengan 40. Betul ke salah? Ya ke tidak? Cuba jawab. Ya ke tidak? 39 tu lebih besar atau sama dengan 40? Lebih besar ke tidak? Ya ke, betul ke salah? Cuba jawab. Kalau ni, cuba komen. Khadijah, 39 lebih besar ke 39 lebih besar daripada 40. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey. So kalau salah, dia pergi mana? Salah tu tidaklah Salah dia pergi ke bawah, iaitu cetak gagal. Contoh yang kedua, saya masukkan 55. 55 pergi ke bawah ni. Maka 55 lebih besar daripada 40. Kalau lebih besar daripada 55 lebih besar daripada 40. Betul ke salah? Siapa nak jawab ni? Betul. Okey, Gajah kata betul. Tung pun cakap betul. Okey. So betul, pergilah ke sini. Dia akan cetak lulus. Kemudian tengok anak panah aliran data dia bagaimana, aliran proses dia bagaimana. Ni, pergi ke sini, kemudian tamat. Nampak tak proses dia? Easy kan? Mudah saja. Okey. Okey. Dalam syarat ni kita akan gunakan simbol-simbol macam ni. Ini adalah operator hubungan namanya ni. Nama dia kalau sebenarnya operator hubungan, tetapi dalam silibus awak ni dia panggil pengendali hubungan. Okey. So kita tengok apa dia lah pengendali hubungan ni. Pengendali hubungan ni maksudnya kita nak membuat satu syarat tu, kita nak proses syarat tu ikut apa yang kita nak lah. Okey, contoh yang pertama, yang ini maksudnya ialah sama dengan. Yang ini maksudnya lebih besar daripada. Ini awak dah belajar kan? Matematik. Dah belajar belum? Dah belajar belum? Matematik ni, matematik tingkat 1. Dah belajar kan? Hello? Kalau dah, angkat tangan. Thumbs up. Okey dah. Dah. Okey, tu cakap dah belajar. Okey. So ini masih kita ulang balik lah. Ni sama dengan, ni lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan, ni lebih kecil daripada, ini lebih kecil atau sama dengan. So ini awak kena faham lah, ni awak kena ingat lah. Awak dah belajar dalam matematik kan, so tak ada masalah ni untuk awak ingat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Sutur kawalan pelbagai pilihan ataupun multi selection. Ni ada banyak pilihan. Macam mana kita nak buat Okey, so secara umumnya struktur kawalan pelbagai pilihan ini dia mempunyai lebih daripada 2 set tindakan lah yang berlainan sebagai pilihan untuk kita laksanakan. Cuba awak tengok dia punya bawah ni. Dia ada lebih daripada 2. Kalau ada 2 je maksudnya 2 pilihan lah. Kalau lebih daripada 2 maksudnya pelbagai pilihan ataupun multi selection. So tengok pseudocode dulu. Jika memenuhi syarat 1, kita akan laksanakan set tindakan A. Jika memenuhi syarat 2, laksanakan tindakan B. Syarat 3, laksanakan C. Jika tidak, kita akan laksanakan tindakan D. Nampak? Ada berapa? Ada 4 set tindakan. Ada 4 pilihan. Okey? Ni dan ni. Nampak tak? Dia punya syarat. Dia ada 4 tindakan tetapi ada 3 syarat. Sebab apa? Sebab yang terakhir ni dah melengkapi lah syarat untuk set yang terakhir tu. Kita tengok contoh. Macam ni ini adalah untuk menentukan grade. Jika murid masukkan skor, awak tengok jika ini skema pemarkahan lah. A 80 ke atas, B 70 hingga 79, C 60 hingga 69 dan sampai F lah. Okay, so ini dia punya pseudocode. Tengok, masukkan skor anda, masukkan. Contoh saya masukkan 50. Okay, saya masukkan 50. Pergi ke sini. Yang pertama, 50 lebih besar atau sama dengan 80. Betul ke salah? 50 lebih besar atau sama dengan 80. Betul ke salah? Cuba komen ataupun cakap. 50 lebih besar atau salah kan? Salah, kita akan pergi seterusnya. Pergi ke sini. 50 lebih besar atau sama dengan 70. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah lagi kan? So kita pergi seterusnya. Mana tadi? Ini okey. 50 lebih besar atau sama dengan 60. Betul ke salah? Cuba komen. 50 lebih besar atau sama dengan 60. Betul ke salah? Salah. Tu salah. Okey, salah. Lepas tu
50 lebih besar atau sama dengan 50. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul. Betul lah. Saksi Terangan tu cakap pun betul juga. Okey. Khadijah pun cakap betul. So, dia akan laksanakan yang bawah dia ni, iaitu grade ialah D. Lepas tu pergi mana? Terus pergi ke bawah. Paparkan grade. Kemudian mat. Okey. Tengok carta alih. Sama lah tadi. Mula tadi saya masuk 50 kan. Di sini salah. Tidak. Syaratnya tidak dipenuhi. Pergi ke bawah. Tidak dipenuhi lagi. Pergi ke bawah. Tidak dipenuhi lagi. Pergi ke bawah. Betul. Dipenuhi. So dia pergi ke ya. Ya, grade ialah D. Lepas tu dia turun ke bawah. Paparkan grade. Grade dia mana tadi? Kita tengok ni tadi. Grade ialah C. D. So kat sini dia akan paparkan D. Kemudian tamat. Okay. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Boleh. Alhamdulillah. Okay. So itu sahaja hari ini saya nak terangkan kepada awak semua. Saya harap semua faham lah. Okay. So hari ini